Dia bayar RM21,990 seorang. 21,000. Safwah, dia bukan package direct flight, direct room ke haram kot. Kita pun tak tahu kan, RM21,990. Dia tak sebutkan. Okay, tapi RM21,990 seorang. Mahal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri podcast yang seterusnya bersama kami di Salam Hijrah Holiday Senyum Rahat, InsyaAllah. So, hari ini saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Azam. Dan saya Muhammad Farid Masri, CEO Salam Hijrah Holiday. Okay, insyaAllah hari ini kita tak buka topik seperti biasa yang kita buat sebelum-sebelum ini. Jadi hari ini kita nak santai-santai. So hari ini apa yang kita nak buat ni, Haji? Kita akan react beberapa komen, status, statement yang dikeluarkan oleh saudara-saudara kita di laman sosial, dan kita fokuskan hari ini dengan apa yang dikongsikan melalui Facebook. So ada yang diletakkan di grup, ada yang diletakkan di laman sendiri, dan ada juga yang kita ambil daripada komen-komen. So apa yang kita nak fokuskan hari ini adalah berkenaan dengan isu-isu hangat lah. Betul. Senang cerita, isu-isu hangat di kalangan netizen. Isu-isu hangat berkenaan umrah. Kita masih lagi dalam kerangka yang sama, iaitu umrah. Kita tak keluar daripada tu. Kita tak sentuh lagi bab F1, bab apa selebriti kahwin di Hanyai, tidak. Kita nak usik benda lain sebenarnya. Kita fokus kepada umrah. Baik. So sebelum tu kita tak takut dikecam lah, Ustaz dah. Kita bukan react ni untuk tujuan menghina, betul. Jauh sekali untuk merendahkan, jauh sekali untuk menghukum. Betul. Apa yang kita buat sebenarnya adalah kita nak berkongsi pandangan dan juga pendapat berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan kita, memandangkan kita boleh dikategorikan sebagai pengamal industri umrah ni sendiri. Betul. Kita faham, kita buat, kita uruskan. Jadi ada beberapa pendirian ataupun pemikiran yang dilontarkan oleh saudara kita perlu diperbetulkan. Ada yang kita akan bersetuju dengannya, dan ada juga yang kita perlu nasihatkan untuk tinggalkan. Begitulah. Betul. So boleh kita mulakan Baik. InsyaAllah. Kita pun saya dulu ke Abang dulu? Bolehlah kita mulakan dengan CEO kita dulu lah. Boleh InsyaAllah. Boleh. So tak banyak pun sebenarnya yang kita ambil. Saya punya pilihan, Ustaz Azwan juga ada pilihan masing-masing, dan kali ini saya nak kongsikan, saya bawakan kepada tuan-tuan satu perkongsian daripada saudara kita. Namanya dirahsiakan, dan kita juga akan rahsiakan sekiranya ada mana-mana bahagian yang diletakkan nama syarikat, kerana itu bukanlah kita punya objektif untuk memaparkan nama syarikat ataupun nama individu, tetapi Betul. Kita akan fokus kepada konten. Okey, satu status. Ni status yang dikeluarkan, yang diletakkan di dalam satu grup di Facebook, berbunyi, selepas beberapa kali terkena dengan travel agency, antara pengajaran yang boleh saya coretkan dalam grup ini. Yang pertama, make sure, maksudnya pastikan, travel agency adalah pemegang lesen IATA, International Air Transport Association. Yang kedua, bernaung di bawah MOTAC, iaitu Ministry of Tourism, Arts and Culture, ataupun Kementerian Pelancongan lah, senang cerita. Yang ketiga, mempunyai kontrak ataupun pajak bersama antara travel agency dan hotel, sama ada hotel di Makkah atau di Madinah. Yang keempat, pastikan e-tiket dengan PNR, Passenger Name Record, sebelum beberapa minggu bertolak. Maksudnya disiapkan, telah pun didapatkan sebelum beberapa minggu bertolak mengerjakan umrah. Yang kelima, pastikan e-visa diperolehi sebelum atau selepas e-tiket dengan PNR. Yang keenam, travel agency yang agak lama mengendalikan urusan umrah tanpa sebarang komen negatif di mana-mana medsos adalah bonus. Selamat mengerjakan umrah buat bakal-bakal jemaah semua. Doakan saya ke sana juga nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, dalam posting ini, kita namakan Encik inilah, saya sendiri meletakkan komen saya. Saya bacakan komen saya. Komen saya, kami di Salam Hijrah Holiday Senyum Rahat
Tidak ada 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada sedikit pembetulan kerana satu, travel agency adalah pemegang lesen IATA. Which is betul. Kami Salam Hijrah tidak mempunyai lesen IATA. Apakah itu lesen IATA? Ianya adalah lesen yang digunakan untuk urusan pembelian tiket secara pukal. Namun hari ini pembelian tiket boleh dilakukan oleh mana-mana individu ataupun syarikat secara terbuka, secara terus, tanpa memerlukan kepada lesen IATA. Kemudian saya sebutkan kami tidak mempunyai nombor 2, iaitu bernaung di bawah MOTEC, dan itu adalah salah. Saya minta maaf. Saya perlu betulkan kerana Salam Hijrah Holiday adalah syarikat yang berdaftar di bawah MOTEC. Bahkan ianya adalah pendaftaran wajib bagi mana-mana syarikat pelancongan. Dan yang ketiga, saya nyatakan abawan, kita tidak mempunyai yang nombor 3, iaitu kontrak ataupun pajakan bersama dengan travel agency dan hotel, sama di antara travel agency dan juga hotel, sama ada di Makkah atau di Madinah. Kita tidak mempunyai sebarang pajakan kerana kita juga tidak memerlukan sebarang bentuk pajakan, dan kita mengamalkan pembelian ataupun tempahan hotel secara terus dengan pihak hotel tanpa pemajakan. Dan saya nyatakan yang kita tidak mempunyai nombor 4, iaitu e-tiket dan PNR yang dikeluarkan beberapa minggu sebelum mengerjakan umrah. Kerana PNR dan e-tiket ini adalah dua perkara yang berbeza. Betul. Bahkan ianya tidak dikeluarkan beberapa minggu sebelum bertolak mengerjakan umrah. Okey. So pada poin saya, yang pertama saya nyatakan kami tidak mempunyai 1, 2, 3 dan 4. Dan walaupun begitu, tak ada poin-poin yang dilontarkan oleh Encik ini, kami masih tiada rekod menipu, menganiaya ataupun menzalimi mana-mana jemaah kami. Tiada pula sesiapa dari kalangan jemaah umrah yang dikenakan caj tambahan dari apa yang telah mereka persetujui semasa pendaftaran umrah dilakukan. Poin yang tuan berikan adalah tidak masuk akal. Ini saya sendiri tulis, bukan staf saya, bukan orang lain. Saya sendiri tulis. Nampak sahaja macam bijak, malangnya ianya langsung tidak. Yang pertama, PNR boleh ditipu dan tak ada siapa pun boleh tahu. Akta mana nak guna untuk tipu PNR tu? Tak ada siapa-siapa boleh tahu PNR ni betul ke salah. Dia tak boleh datang ke airlines punya kaunter tanya, betul tak PNR ni dimiliki oleh Salam Hijrah Holiday? Kerana PNR ini adalah sangat subjektif. Passenger name record dikeluarkan pada waktu tempahan tiket dibuat. Betul. Okey, prosesnya boleh jadi saya yang tempah tiket, maafkan saya tersentuh mic. Saya tempah tiket, kemudian saya tempah tiket untuk 200 orang ataupun 120 orang lah. 120 orang. Dan saya tempah tiket tu 120 orang tu bersama dengan 40 jemaah di bawah Abawan. So Abawan tak ada nama dalam PNR tu. PNR tu atas nama syarikat saya saja. Betul. So abang beli tiket daripada saya. So PNR tu atas nama saya, bukan atas nama Abawan. Dia boleh jadi tiket PNR itu dikeluarkan atas nama-nama syarikat-syarikat yang first tier ni lah. Sedangkan PNR itu diterima oleh orang yang menempah tiket pada waktu dia melakukan tempahan tiket. Boleh jadi 8 bulan sebelum, 6 bulan sebelum, even 2 bulan sebelum. So dia subjektif. Betul. Dan dia sedikit teknikal untuk saya terangkan di sini. Kalau saya nyatakan yang saya telah mempunyai PNR dan saya berikan PNR itu kepada abang secara tipu, abang adalah jemaah, let's say abang adalah jemaah, saya tunjukkan PNR itu kepada abang, abang tak boleh check pun sebenarnya. Betul. Sebagai jemaah, tak ada kapasiti kita nak tak tengok. tak capable untuk check pun semua. Betul, tu. betul. Jadi ketahuilah, permintaan tuan-tuan untuk memastikan PNR itu adalah legit, itu adalah satu perkara yang sia-sia. Yang kedua, kontrak dengan hotel juga boleh ditipu. Bahkan kontrak asal, yakni muahadah, dibuat dalam bahasa Arab. Berapa ramai yang faham? Tuan-tuan kena tahu, urusan jual beli di Arab Saudi adalah berteraskan kepada bahasa mereka, iaitu bahasa Arab. Wizaratul Haji wal Umrah, Wizaratul apa yang terlibat, Wizaratul Kharijiyah, Wizaratul Amal, itu semua adalah ministri kementerian yang terlibat dalam urusan ini dan ianya dijalankan dalam bahasa Arab. Saya boleh tipu, travel agency boleh tipu dengan menunjukkan perjanjian-perjanjian dalam bahasa Arab yang tidak difahami. Berapa ramai dari kalangan kita yang boleh faham perjanjian-perjanjian ni? Dan yang ketiga, pemegang lesen IATA dengan bukan
sama ada pemegang ataupun bukan pemegang lesen IATA, tetap boleh membeli tiket penerbangan bahkan dengan harga yang sama. Hari ni abang buat travel agency, abang tak ada lesen apa-apa lagi. Esok abang dah boleh beli tiket tanpa ada IATA. Tiket grup boleh je beli, tak ada masalah. Tak ada masalah pada hari ni, tak ada Isunya masalah. adalah beli tiket ataupun tidak. Betul. Faham tak? Apa yang kita kena tahu adalah ada PNR tapi tak bayar pun tak guna. Pajak hotel tapi tak bayar tetap tak guna. Ada perjanjian pajakan tapi tak bayar tetap tak guna. Betul. So tuan-tuan kena tahu di mana limit tuan-tuan sebagai jemaah. Jemaah terlalu which is good lah sebenarnya, jemaah nak teliti. Tapi ada bahagian yang jemaah tak boleh nak sampai pun kuasa untuk ke tahap itu. So tuan-tuan tak perlu untuk tahu pun PNR tu ada ke tak ada, hotel tu dipajak ataupun tidak. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan sebenarnya apa yang tuan-tuan kena tahu. Kemudian yang keempat, e-visa diperoleh sebelum e-tiket dengan PNR. Kata encik itu, e-visa, visa umrah ataupun visa pelancong diperoleh sebelum e-tiket dengan PNR. Maksudnya kalau PNR tu awal ataupun e-tiket tu awal, dia kata visa mesti dah keluar ketika tu. Tahukah tuan apa itu e-tiket? Apa pula PNR? Tahukah tuan bahawa PNR dan e-tiket dikeluarkan pada waktu berbeza? Bahkan boleh jadi sangat jauh perbezaan masanya. PNR dikeluarkan pada awal dulu, 6 bulan, 7 bulan Betul. sebelum berangkat. E-tiket dikeluarkan 48 jam ataupun 72 jam sebelum penerbangan. Betul. So, macam mana kita nak dapatkan e-tiket lebih awal? Kalau ada travel keluarkan e-tiket pada kadar tempoh 3 bulan sebelum penerbangan, itu tipu. Kerana e-tiket adalah tiket, cuma dia berbentuk elektronik. Dia hantar melalui email kepada kita ataupun melalui aplikasi yang kita boleh selepas kita check kita boleh jejaki. So, dia bukan datang awal. Betul. PNR dia boleh datang awal. PNR ni adalah nombor rujukan yang kita gunakan untuk kita buat pembayaran dan kita buat kita masukkan nama-nama passenger, nama-nama penumpang. So saya sebutkan pada hujungnya nak bagi tips biar faham dulu. Terima kasih. So di sini kita nak kena ingatkan, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan sebagai jemaah perlu faham adalah method ataupun timeline yang syarikat umrah ataupun syarikat pelancongan sediakan, provide untuk tuan-tuan. Mereka sepatutnya, kalau tuan-tuan tengok di website Salam Hijrah, salamhijrah.com, tuan-tuan akan dapati di mana kami telah pun meletakkan timeline bagaimana proses pembayaran, kemudian apa yang berlaku, kemudian kursus umrah, kemudian tempahan tiket dibuat, kemudian adalah proses-proses yang meliputi seluruh perjalanan sehinggalah jemaah berangkat, sehinggalah jemaah balik. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah perkara wajib yang tuan-tuan kena pastikan ianya diberikan kepada tuan-tuan secara bertulis. Secara bertulis. Maksudnya dalam apa-apa statement rasmi syarikat melalui Facebook, website dan ataupun WhatsApp sekalipun, ianya mesti dinyatakan kita akan melakukan tempahan tiket pada ini. Betul. Kita akan menyediakan visa pada ini. Kita akan membuat pembayaran penuh pada ini. Jemaah perlu membayar berapa persen. Macam Salam Hijrah kita mengamalkan selepas deposit ada bayaran 30% untuk kita melangsaikan bayaran tiket dan juga hotel. So itu sebenarnya yang tuan-tuan perlu tahu. Tak perlu minta sampai tahap PNR, e-tiket, pajakan. Itu semua tak penting pun. Bahkan dalam muamalah kami, jual beli kami, ianya bukanlah satu kepentingan sebenarnya untuk kami adakan pajakan ataupun PNR, mengejar-ngejar PNR. Bila jemaah dah bayar, maka kita akan ikut timeline itu untuk melakukan pembayaran tiket, tempahan hotel dan seumpamanya. Maka dia akan bergerak accordingly. Bukannya jenis kita nak provide jemaah dengan perkataan-perkataan seumpama itu. Ayat-ayat popular. Ya. Yeah. Kalau kita nak sentuh, saya cuba simpulkanlah. Bila sebut tentang istilah-istilah yang tidak biasa didengari oleh para jemaah, kita dalam umrah kita namakan pelanggan itu sebagai jemaah. Betul. Ini adalah satu term yang bahaya. Term-term
IATA, Motek, pajakan, muahadah, allotment. Kita buat semua tu. Kita pernah buat pun. Saya sendiri pernah uruskan tanpa gagal. Saya uruskan pajakan, saya uruskan allotment. Tapi untuk dikongsikan kepada jemaah, ianya adalah term-term yang saya kira sengaja digunakan untuk tunjuk hebat saja. Kan, saya nak tunjuk hebat yang dia ada itu, dia ada ini. Jemaah pun dengar, semua ayata, awata segalalah. Tambah lagi dengan term-term Arab yang okey, ni memang confirm, ni memang nak nampak kan Saudi tu bawah telunjuk dia. Gitu kan. So tuan-tuan, jual beli umrah ni very simple and very straightforward. Very simple and very straightforward. Dia tak pening mana bang sebenarnya. Bila sampai kita tengok jemaah sampai tahap usik ayata, jemaah dulu saya ingat kita pergi kepada 5 years back. Motek pun jemaah tak kenal. Betul, tak tahu sebenarnya kan. Orang-orang kampung tak tahu Motek. Tapi bila kita beraya kan, orang yang kita tahu dia bukan sesiapa dalam industri sebut tentang Motek, kita rasa macam wow kan. So tuan-tuan, saya bukan nak merendahkan, jangan salah faham. Saya bukan nak merendahkan, cuma saya nak bagi tahu, nak naik ke atas tu boleh, tapi mulakan daripada ground search dulu. Groundwork ni kena settle dulu. Benda basic yang tuan-tuan kena jaga sekarang ni adalah itu. Tak perlu nak sampai PNR, pajakan, nak tengok siapa sign, syekh mana yang bagi tazkiyah, tak perlu. Benda itu bukan jadi syarat untuk sebuah satu TA melaksanakan menerbangkan jemaah dia. Sekalipun dia ada, tak ada kena-mengena dengan tak ada jemaah. kena-mengena. Yang penting travel buat tempahan, travel bayar. Itu yang cerita penting dia punya keyword dia tempah dan bayar. Jangan tempah kosong. Tempah dengan idea. Kalau cakap beria pun keluar term-term kudududududududud. Tak jadi tapi, apa juga. Tak bayar, kau tak bayar. Baik. Itulah dia, insyaAllah. Itu status pertama pilihan saya. So Abang Wan punya pula yang mana? Okey, yang saya pilih ada satu ni. Okey, saya ada kongsikan yang ini. Dalam saya grup? petik pun dalam grup. Okey, dia punya ayat dia pendek je. Kebanyakan yang tak terbang sebab mereka jual pakej murah untuk tinggal di Safwah. Sekejap, macam mana kebanyakan yang tak terbang? Kebanyakan yang tak terbang. Maksudnya jemaah yang tak terbang ke jemaah yang tak diterbangkan? Kebanyakan yang tak terbang sebab mereka jual pakej murah. Ini merujuk kepada TA. Saya rasa sebab maksudnya mereka kebanyakan jual. yang tak terbang tu adalah jemaah yang dah membayar tapi tak terbang. Tak terbang. Maksudnya sekarang ni macam istilahnya ditipu lah. Ya, betul. Untuk tinggal di Safwah, Hotel Safwah. Kerana mereka jual. Okey, kerana mereka jual murah. Mereka tu adalah? Okey, mereka ni kalau saya faham kat sini merujuk kepada travel agency. Baik. Okey. Walhal harga hotel dan tiket memang telah naik harga. Okey. Okey. Boleh faham dia punya statement dia. Dia bukan persoalan ataupun dia sebenarnya macam statement. Yang menulis ni ejen ke apa? Wallahu alam, kita pun tak kajilah siapa dia. Tapi punya. Sebenarnya jemaah tak tahu. Jemaah tahu hotel naik ke, harga naik ke. Jemaah percaya dengan syarikat ataupun orang persendirian lah, ustaz yang dia follow lah kan, ejen tu lah, senang cerita. Jemaah tak tahu. Jemaah tak tahu harga mahal dia tak perlu tahu pun sebenarnya. Dia kena tahulah. Saya tak setuju kalau dia tak perlu tahu. Dia kena tahu. Cuma dalam konteks ini, bila dia membayar contohnya RM8,000, betul, dia masih tak tahu RM8,000 tu tak boleh untuk duduk sofa. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang RM8,000 tu akan ada kenaikan. Dia tak tahu yang RM8,000 tu masih murah untuk sofa. Betul. Dia tak faham. So dalam statement ni saya boleh nampak yang jemaah tak salah. So kita fokus kepada perkataan mereka jual harga murah untuk Safwah. Betul. Macam mana travel boleh jual harga murah untuk Safwah? Kenapa jadi macam tu? Satunya adalah kalau bagi saya lah, kenapa travel dia akan jual pada harga murah. Yang pertamanya mungkin dia Safwah ni adalah hotel yang sangat popular lah di kalangan oleh jemaah-jemaah kita. Kalangan jemaah kita ke kalangan jemaah satu dunia? Kalau nak kata jemaah satu dunia tu ya, dan kita fokus kepada jemaah kita. Okey. Jemaah Malaysia kita, lah, jemaah Malaysia. Sebab saya kalau jumpa mana-mana orang pun jumpa, yelah baru ni kita berhari raya,
Kita jumpa pakcik di How could it kampung. be so popular, bang? Dia jadi satu macam, bila kita berborak dengan orang, dia jadi satu trend ayat tu mesti keluar. Duduk kat mana? Hotel apa? Safwah ke? Saya kalau abang sebut, abang situ sentuh kan. bab tu. Kita lari topik sikit lah. Kita, macam mana saya nak kata? Saya Alhamdulillah saya mula-mula saya buat umrah pada usia yang sangat muda. Dan Alhamdulillah saya masih muda. Cuma InsyaAllah masih muda. saya melalui zaman di mana orang tak heran pun. Pergi umrah duduk hotel mana, berapa harga. Betul. Kita pergi kenduri dulu kalau saya kecil-kecil pergi kenduri, orang buat kenduri. Nak pergi umrah, nak pergi Mekah, nak pergi haji. Saya tak pernah dengar pertanyaan. Tanya hotel pun tak tahu. Berapa harga pergi? Duduk hotel mana? Jauhnya. Kan? Rasa macam tak ada kan dulu kan. Saya tak tahu nak kata adakah trend sekarang ni tak baik ataupun baik. Bagi saya lah, jemaah perlu tahu apa yang mereka bayar. Mereka perlu jelas dengan apa yang mereka bayar. Betul. Tapi mereka tak perlu membanding-bandingkan, apalagi bila dah sampai sana. Betul. Dia jangan sampai jumpa kawan-kawan tanya duduk hotel mana. Lepas tu orang nak pergi umrah ni. Contoh saya buat kenduri, saya jemput abang. Abang datang tanya ni pergi umrah ni berapa bulan minggu depan. Hotel mana? Hotel dekat 500 meter. Berapa harga? 9,000. Mahal weh. Kawan ni nak terbang. Saya nak terbang ni, abang boleh cakap macam tu. Langsung daripada aku semangat, dia tak semangat. Jadi tak semangat, betul. Kita kena hati-hatilah. Tu saya kata. Nak kata tak baik pun tidak, nak kata baik pun tidak. Bagus untuk kita teliti. Tahu, betul. Cuma pada waktu mana yang kita kena teliti, pada waktu mana yang kita kena betul kan? Sebab objektif utama adalah umrah. Jemaah kalau pergi umrah, dia first step dia adalah mencari package. So pada waktu mencari package, dia kena buat kerja mencari package. Pada waktu dia dah cari package, dia kena buat kerja untuk bersedia berangkat pula. Betul. So fokus on bersedia berangkat. Ini kita cerita pasal package yang straightforward macam Salam Hijrah Holiday maksudnya tak ada berubah-ubahan. Kalau berubah-ubah lagi pening kepala jemaah. Cuma itu fokus kita. Bila cerita pasal hotel apa, harga berapa, ini juga satu masalah. Okey, kita pergi balik kepada abang punya status tadi. Status kan ke komen? Betul. Dia status. Okey. Dia status. So dia kata mereka jual, yakni syarikat umrah ni jual travel, murah, duduk di Safwah. Saya nampaklah isu ni adalah isu di mana travel agency mengambil kesempatan di atas populariti Safwah. Betul. Manakah orang ramai nak Safwah. So the only thing untuk menjadikan orang datang kat aku adalah dengan menjual harga murah. Sampai package, kalau dia buat nama package pun macam kita di Salam Hijrah Holiday, kita namakan package yang high end kita namakan premium, dan yang lebih ekonomi kita namakan package kembara. Ada travel yang saya baca, yang saya tengok sampai menamakan package Safwah walaupun bukan duduk di Safwah. Ada dia ambil word Safwah tu macam package Hilton tapi tak duduk kat Hilton. Ada begitu. Adalah yang kita tengok. Bukan kita nak katalah. Jadi kebanyakan apabila hotel Safwah ni jadikan satu benchmark lebih kurang. Travel mana kau ikut, travel mana? Travel aku duduk kat Safwah. Bila kawan tu dia tanya, saya duduk dekat ni 500 Safwah meter. ni dia popular sangat ni sebab apa? Kalau ikut pandangan saya lah sebabnya dekat situlah adanya ni untuk orang kita lah. Orang kita kalau tanya, selain pada tanya tu, dah makan ke dekat di Saji, disebut okay. Sekarang dah ada restoran baru, restoran Melayu Malaysia sekarang baru. Dah ada Nur Malaysia tak salah saya. Mungkin ramai yang tak perasan benda ni. Macam kita sendiri sebagai pengendali, pembimbing, kita hadap benda ni setiap kali lah isu yang sama, makanan. Jemaah orang kita memang macam mana pun pergilah negara ratusan ribu kilometer jauh pun, dia tak boleh lupa dengan masakan ibunda kita lah. Nasi lemak, roti canai, kari ayam kan. Walaupun kari sana ada kari dia, tapi still kita suka dengan sambal kita, itu yang nyawa. So disaji menjadikan Safwah popular di mata jemaah kita. Mungkin dekat kan, mungkin lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi hotel
Betul. Banyak lagi hotel yang even lebih menarik daripada Safwa. Betul. Cuma disebabkan semua orang balik dan bercerita tentang disaji dan Safwa, Betul. menjadikan saya nak disaji, bukan nak disaji, saya nak di Safwa lah. Disaf- Safwa lah kan. Safwa lah senang, Safwa lah senang. Even saya rasa Safwa menjadi pilihan adalah kerana travel agency sendiri menjual Safwa disebabkan Safwa adalah antara hotel dekat dan murah. Antara hotel dekat dan murah. Boleh kita kata murah hotel Safwa. Berbanding Mungkin boleh. hotel-hotel dekat yang lain. Kalau kita nak comparekan Safwa dengan apa yang kita tawarkan dalam package eksklusif kita Hyatt Regency ataupun package premium kita guna Hilton Convention. Betul. Kalau kita nak bandingkan dari sudut jarak, Safwa menang. Jarak dinding bangunan tapi masuk Safwa nak kena naik eskalator, nak naik lift, nak lalu kesesakan, itu subjektif lah. Kita terima as dinding to dinding dekat Safwa. Betul. Cuma dari sudut keselesaan bilik, luas bilik, sistem, akses, bagi saya di bahagian Jabal Umar way better. Even Hyatt Regency jauh lebih puas hati. Betul. Aksesnya, sistemnya untuk loading bag, untuk jemaah naik bas jauh meninggalkan level Safwa ni lah. Tapi tak apa. Okay. So sekarang ni berbalik kepada isu privacy kita katakan. Berbalik kepada isu travel agency jual Safwa dengan harga murah. Walaupun saya sebutkan tadi murah dia lebih murah berbanding 5 star dan hotel dekat yang lain. Okey. Tapi tidaklah menjadikan dia tu murah sangat. Betul. Dan sekarang ni isu yang dibangkitkan adalah travel agency jual package Safwa dengan harga murah. Betul. Dan tak terbang. Lagi dahsyat lah. Ini ikut dia punya statement lah. So ada dua masalah yang dibangkitkan di sini. Dia jual Safwa dengan harga murah. Yang kedua dia tak terbang. Betul. So boleh jadi dia tak terbang tu kita simpulkan as travel agency tak mampu untuk pusing modal nak tanggung kos. Betul. Dengan jemaah membayar katakan berapa? 7,000. Even 8,000 pun masih tak lepas sebenarnya. Okeylah 7,000. Lepas tu nak kena tanggung kos sebenar yang mungkin mencecah 10,000. Betul. So 3,000 seorang, kalau 40 jemaah satu bas, 120,000 nak kena tanggung. So itu sangat mustahil. Figure tu sangat mustahil. Betul. Kenapa kita fokus kepada travel agency tu Kenapa travel agency boleh jadi macam ni? Kalau ikutlah daripada statement dia ni kan, saya lebih fokus kepada sebenarnya dia bukan masalah di Safwa lah. Okey, perkara pertama sekali yang biasa yang kita amalkan, yang sepatutnya saya rasa lah travel agency amalkan, selepas kita dapatkan jemaah, perkara pokok yang kita kena buat adalah mendapatkan tiket. Okey, tiket penerbangan. Ini menjadi perkara pokok yang mula-mula sekali kita kena buat. Tanpa tiket, booking hotel, letaklah hotel mana pun, kita tak akan buat. Kebanyakan travel agency tak akan ambil dan tak akan buat. Dah tak ada tiket, macam mana kita nak booking kepada hotel. Maksudnya isu Safwa tak Safwa ni tolak tepi dulu. Kita tolak tepi isu Safwa ni sebenarnya. Kalau kita nak fokus, contoh saya bayar 7,000 Betul. 7,000. Abang sebagai travel agency, abang sepatutnya mulakan daripada tiket dulu. Betul. Beli tiket. So dengan membeli tiket, sepatutnya jemaah terbang, bukan tak terbang. Betul. Sebab tiket dah ada. Yang tu yang sebut tadi, mula-mula PNR, nama masuk dalam tu. Itulah dia cerita dia. Maksudnya sekarang ni tiket dah ada, saya patut terbang. Betul. Sampai sana ada kemungkinan hotel saya ditukar sebab travel tak cukup duit. Itu yang berlaku. Betul. Tapi sekarang ni yang berlaku adalah tak terbang langsung. Maksudnya tiket pun dia tak beli. Sepatutnya begitulah. Kalau ikut logik ceritanya, begitulah. So ceritanya sekarang ni adalah travel tak buat apa-apa pun daripada awal. Dia bukan masalah. Kalau saya fokus pada statement dia, bukan masalah pada Safwa lah. Saya rasa kalau travel yang telus, bila dapatkan tiket, mereka tak ada mampu untuk dapatkan hotel Safwa sebab package mereka murah, sepatutnya mereka lebih awal memberitahu kepada jemaah. Berbalik kepada proses timeline yang saya nyatakan tadi kan. Itulah dia cerita dia sebenarnya. Jemaah di brief awal-awal. Nanti akan ada taklimat begini. Baik. Betul. Saya faham. Okey bawan Jadi sekarang ni isunya, travel agency jual murah untuk Safwa. So supposed to be Safwa sepatutnya tak boleh dijual murah. Sepatutnya tak boleh dijual murah tu in the sense of
9,000, 10,000 acceptable lah. Okay. Boleh. Tapi bila sebut pasal 9,000, 10,000, saya ada perasan satu komen dekat status ni. Satu orang puan ni dia bagi tahu, package kami 21,990 seorang pun tak terbang. Dah selidik juga ejen melalui kawan suami lagi. Tapi itulah nak kata, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tak ada daya upaya kita sebagai hambanya yang mampu melawan hakikat tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil, macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Tapi kalau Allah nak jemput juga, dalam tak ada duit pun Allah Subhanahu Wa Taala jemput juga. Yang belum terkena, jangan suka sangat nak keluarkan kata-kata yang boleh menyakiti hati sahabat-sahabat yang terkena. Tolonglah keluarkan kata-kata yang baik. Jaga hati sama insan adalah lebih baik mendoakan sesama kita daripada mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Sama seperti perbuatan memerah air limau ke atas luka mereka. Air limau. Pedih. Memang ada perumpamaan memerah air limau di atas Saya luka. tak tahulah, tapi kalau kita tahu air limau tu dia dia memang dia saja masam. nak bagi nampak sakit. Ataupun memang ada perumpamaan tu. Itulah Tak ada okey. Baik. So kita fokus kepada komen dia tadi. Dia bayar RM21,990 seorang. 21,000. Safwah, dia bukan package direct flight, direct room ke haram kot. Kita pun tak tahu kan, 21,990. Dia tak sebutkan. Okay, tapi ini dia dah jadi kontra pula dengan konsep yang Abang Wan cakap tadi. Sepatutnya jual mahal untuk Safwah. Betul. Sekarang ini dah bukan mahal dah ni. Ini dah melampau kalau mahal. dia kalau merujuk kepada Safwah lah, dengan harga RM21,000 seorang RM21,990 seorang. Mahal ni. Kalau saya rasa kalau package private yang kita buat 8 jemaah satu kumpulan pun rasanya Tak sampai kan? Tak sampai. Tak sampai. Kalau kita punya eksklusif 8 jemaah satu mutawif duduk di Hyatt Regency 50 meter, tak sampai. Kalau nak jadikan RM21,000, kita punya package RM14,000 sebelum diskaun. Kita buatlah dia tak ada diskaun, RM14,000 campur dengan katakanlah upgrade ke business class menjadi RM6,000, RM20,000. Belum lagi sampai RM21,990. Lebih kurang lah mungkin business class. Mungkin dia tak mungkin sebutkan. dia business first class. Begitu. Kan? Tapi kita cerita pasal harga lah. RM21,990 supposed to be terbang dan duduk di Safwah. Betul. Cuma dia bagi tahu yang semuanya dalam kekuasaan Allah. Bila Allah nak ambil, Allah ambil. Bila Allah nak bagi, tak ada duit pun Allah akan jemput. Betul. Saya yang pertamanya kena jelas yang saya bukan tak setuju dengan statement ni. Cuma untuk mengaitkan kejahatan orang ataupun penganiayaan kepada jemaah dengan sesuatu yang Allah izinkan dan Allah berikan, ianya adalah sesuatu yang tak sinkronis. Betul, semua perkara yang berlaku itu adalah atas izin Allah, dan perkara yang tak berlaku itu adalah juga di atas ilmu Allah. Tapi kita kena tahu, bukanlah kerana izinnya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap sesuatu itu menjadikan kita perlu untuk menerima walaupun ianya sebuah kejahatan. Bukan mengatakan tentang sesuatu keburukan itu bermaksud kita tidak menerima apa yang Allah telah tentukan. Lain ni, konteks dia lain. Kita terima apa yang Allah tetapkan atas kita. Rezeki kita banyak mana. Betul. Tapi untuk kita mempertahankan hak kita, untuk kita berusaha di atas sesuatu yang bersifat mencari kebenaran, teliti, menjaga diri daripada bahaya dan sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang menafikan qada dan qadar. Betul. Dia, kalau kita nak terus jump into conclusion that biarlah Allah dah tetapkan begitu, Tak jadi gitu. maksudnya, boleh kata maksudnya awak seakan-akan nak bagi tahu that rumah awak pintu pun tak payah. Betul. Kan? Pintu pun tak payah. Kalau tak pintu, kalau Allah izinkan pencuri masuk juga. Faham tak? Jadi kita nak macam mana cara beriman? So kita kena pandai beza juga sebenarnya. Akidah kita ni kita nak letak kat mana, dalam keadaan apa, dan bagaimana sebenarnya kita berinteraksi dengan iman kita terhadap qada dan qadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut syaqiyun am sa'id. Hujungnya qada dan qadar itu sama ada menyedihkan kau ataupun menggembirakan kau. That is the result that Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan untuk kita. Tapi ceritanya adalah
kita sebagai manusia tetap berusaha. Kena berusaha. So, bila kita meneliti, bila kita belajar, bila kita mengkaji, bila kita berusaha, itu adalah kind of usaha. Bukan semata-mata terus serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak jemput, tak ada duit pun tak Allah jemput. Ada duit Allah tarik, biarlah. Oh, tak betul. Jadi rumah awak, pintu pun tak payah, dinding pun tak payah. Kalau pencuri masuk, nak masuk, pasanglah dinding besi pun, pencuri akan masuk. Kita jadi macam pening kita akidah begini kan. Betul. So, bagi saya di sini saya melihat ada kepincangan lah dalam memahami konsep iman kepada qada dan qadar, beriman dengan memahami jemputan Tuhan dengan penganiayaan yang ditimpakan ke atas kita. Which is, tuan-tuan, bila orang, saya bukan juga mempertahankan orang yang menghentam sahabat-sahabat yang dianiaya ni. Which is betul lah, apa yang dia sebutkan ada point. Janganlah kita kata dengan orang tua tu langkah itu tak nak fikir. Kita tak akan cakap macam tu. Betul. Benda tu pun salah. Cuma kita sendiri buang yang keruh, ambil yang jernih. Penyampaian orang itu kita tak boleh nak tutup mulut. Tapi ambillah poin-poin penting yang mungkin ada dalam perkataan-perkataan mereka, seperti pergilah buat itu, pergilah buat ini. Dah cek ini ke, dah report ini ke. Betul. Buatlah tindakan yang sepatutnya supaya penjahat-penjahat ini, kalau 21,990 masih tak terbang tu, kalau dia sandarkan kepada kes penipuan, itu memang dahsyat dan tak boleh dibiarkan, kerana mangsanya ianya akan membawa keburukan yang lebih besar kepada orang ramai. Betul. Dan kalau kita tengok ada satu lagi juga berkenaan dengan harga, dalam komen yang sama berkenaan dengan harga, statement dia adalah yang mahal pun tipu juga. Yang jemaah pula kenapa tak nak buat kajian dulu? Akhirnya salahkan kepada jemaah pula. Macam saya bagi tahulah, jemaah berada di dalam posisi jahil, tak tahu. Betul. Jemaah memang tak tahu. Kita, apa yang saya personally kesian dengan jemaah kita adalah jemaah super confused. Itu yang muncul ayata, motek. Jemaah dalam posisi sangat confused. Aku nak check apa sebenarnya? Betul. Pergi ingatkan yang mahal, convincing. Ke laut juga. Yang murah lagi lah out. Betul. Jadi jemaah berada dalam posisi sangat-sangat confused. Nak tengok apa sebenarnya. Macam kita lah, kalau contoh kita beli, kita faham, kita logik, beli kereta mahal, confirm tak ada masalah. Betul. Makin beli mahal, makin mengarut pula masalah dia kan. Betul. Jadi aku nak beli kereta apa ni? Begitulah gambarannya. So, berbalik kepada tips saya tadi, mintalah semuanya dalam bentuk hitam putih. Bukan percaya sebab abang ustaz, saya percaya ke abang kan. Kita ada tu ada, kita ni ada. So tak nak kita tak nak dah buat niaga macam ni. Betul. Pastikan kalau dia kata tiket dah beli, apa semua dah beli, pastikan dia sebutkan itu secara rasmi di peringkat syarikat. Macam kita di Salam Hijrah, kita tidak menyatakan secara rasmi yang tiket dah beli dan sebagainya, tapi kita memberikan timeline, proses apa yang kita akan buat. 30 hari sebelum berangkat, 60 hari sebelum berangkat, 90 hari sebelum berangkat. Kita dah buat tempahan hotel berapa hari sebelum berangkat. Jemaah kena bayar berapa hari sebelum berangkat. So, benda-benda ini kita nyatakan supaya jemaah boleh follow the process dan boleh follow the schedule. Betul. Jadual pembayaran, jadual taklimat dan sebagainya. Ini yang kita panggil, sebenarnya satu word kita panggil SOP. Betul. Transparency dalam SOP. Yang ni ada dalam website kita, kita ada letakkan timeline SOP ni, apa yang kita buat untuk daripada awal sehinggalah berangkat, sehingga balik rasanya jemaah pun apa yang kita nyatakan secara jelas sampai berangkat. Dan masa berangkat tu kita dah terikat dengan kita punya jadual program pula. Itinerary kita. Baik. So sekarang saya punya turn Okey, boleh. Settle yang tadi kita teruskan. Kita ini last lah dari saya. Saya ambil ni kali ni bukan dalam grup, bukan komen, tapi status individu. Seseorang yang menulis di statusnya. Dia menulis tentang umrah setiap hari. Ataupun secara jelasnya dia menulis tentang package umrah yang dia jual lah. Dulu dia kata dia jual DIY. Dia hentam semua travel agency ni. Dia kata travel agency ni jahat, travel agency ni buat untung banyak, travel agency ni makan duit banyak. Betul. Lepas tu sekarang ni dia dah ada travel agency sendiri pula. Jadi dia dah jadi
Samalah dengan Dulu kau cakap gini, kenapa sekarang kenapa kau nak gitu? Okay, this is not sesi membawang, tapi betul, kita nak tapi kita nak bagi tahu that is how bila seseorang yang tak faham, Betul. dia berbicara tentang sesuatu yang dia tak ada ilmu padanya. Maka inilah jadi ni. Dan sekarang dia dah ada travel agency. Cuma saya tak pasti travel agency dia dah ada lesen umrah ataupun tidak, kerana syarikatnya juga adalah antara yang tersenarai di laman Motec sebagai syarikat yang tidak mempunyai pendaftaran untuk pelancongan dan umrah. Ala kulli hal, post dia adalah surprise you all, tengok dulu. Saya buat package super jimat RM6,380 untuk pembukaan musim baru ini. Untuk memudahkan jemaah jalan kaki. 8 minit je ke Masjidil Haram, Makkah. Bukan yang package kena naik shuttle bus tau. Kalau package 1 km atau 2 km yang kena naik shuttle bus tu sangat-sangat rumit. Kita highlight dulu RM6,380 seorang. Dan ini adalah harga yang kita boleh kategorikan sebagai murah bila hotelnya bukanlah hotel yang kena naik bas jauh 1 km, 10 km. Dia kata hanya 8 minit jalan kaki. Okay, 8 minit jalan kaki ke Masjidil Haram. Saya tak pasti dia merujuk kepada Masjidil Haram yang belah mana. Mungkin tile yang pertama, kan, tile kotak tile yang pertama dikira sebagai Masjidil Haram. Dan saya nak bagi tahu yang 8 minit adalah sekejap. Saya rasa dekat lah. Itu antara hotel-hotel yang lebih sebab 8 minit tu kurang daripada 500 meter saya kata boleh. 1 minit, okay, berjalan normal 1 minit it's about 30 meter. 8 minit lebih kurang 200 meter. Itu saya kata bawah pada 500 meter rasanya. Okay, so kita pegang dia sedang membawakan kepada kita hotel yang lebih kurang 200 ke 500 meter lah. Okay, so dia kata 8 minit. Cuma itu satu anggaran yang saya cukup tak minat untuk gunakan. Kalau tengok dalam iklan-iklan Salam Hijrah Holiday, saya tak bawakan minit-minit ni. Pasal minit-minit ni di Makkah ataupun di Madinah, minit ni adalah satu benda yang sangat nonsense lah untuk digunakan. 30 minit saya sampai, 1 jam saya sampai. Dan abang dengan saya pernah, kita sama-sama bekerja di sana. Abang sebagai pembantu saya di sana. Kita nak janji untuk jumpa, minum sama. It's not easy lah. 10 minit saya sampai bang, 15 minit saya sampai. Kemana 15 minit kita tu? Poinnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu kesesakan orang ramai terhenti sana sini menjadikan minit ini bukan ukuran. Dan saya perasan lah, bila orang menulis panjang-panjang begini, menarik minat orang untuk baca. Sebenarnya panjang-panjang ni dia juga satu kaedah penulisan yang bahaya dalam marketing, kerana dia boleh menjadikan orang mengaburi orang ramai daripada poin asal. Betul. Dia menulis panjang-panjang, yang ditulis panjang-panjang tu, perenggan-perenggan panjang tu pasal benda lain. Yang poin penting dia pepet sikit-sikit je. Kan? Okey, tak apa. So berbalik kepada isu minit tadi, saya boleh komen kat sini, jangan percaya lah. 6,380 tu kejap lagi kita kira. Okey. So dia kata bukan 1 km, 2 km punya package. Kita kira kalau 8 minit berjalan secara lancar, tanpa ada terlanggar, tanpa ada sangkut, tanpa dipijak kaki, okey lah, 200 ke 500 meter. Okey. Dia kata nak pergi masjid waktu maghrib, kalau emergency nak balik hotel, lepas tu nak pergi masjid pula waktu isyak, tuan puan tak sempat lah nak kejar masa. Ini dia merujuk kepada kalau hotel jauh-jauh tadi. So yang ini, kalau pergi waktu maghrib, boleh balik hotel, lepas tu isyak pergi balik. Bagi saya ini terlalu exaggerate. Dia terlalu membesar-besarkan cerita daripada 8 minit tu lah. Yang hakikatnya bang, jangan kata 8 minit. Kita kalau duduk dekat Hyatt Regency, maghrib, nak keluar daripada haram, nak balik ke hotel, kemudian isyak masuk balik, itu pun belum tentu kita sanggup buat. Betul. Kalau ikut realitinya begitulah kata. Kita berpijak pada realiti lah. Be realistic, tuan-tuan. Jangan benda ni orang yang tak tahu dia boleh lah kan. Kita guna term YTJT lah. Yang tahu je tahu kan. Bukan surau kat taman kita ni kan. Kau jangan kata nak balik hotel lah. Kau nak keluar pergi toilet dekat luar bangunan haram tu pun macam aduh, tak payahlah. Doa lah, ya Allah jangan dah bagi terasa sangat ni kan. Begitu.
Ini nak keluar daripada haram balik ke hotel. Bagi saya ni terlalu try hard sangat lah nak bagi tahu that hotel kau tu dekat. So saya tak setuju dengan point ni. Saya bawa jemaah duduk di hotel Lee Meridian Tower, Mekah, jarak 1 km dari Al-Haram. Ada shuttle bus depan mata pun. Jemaah masih bagi tahu. Walaupun hotel 5 bintang, shuttle bus banyak, hotel best, jemaah masih bagi suggestion, lebih baik hotel yang jarak 280 meter. So hotel yang dia nak bawakan kat sini adalah yang 8 minit tadi adalah 280 meter. Betul lah kita kira tadi kan. Jemaah boleh jalan kaki. Okey. So jemaah jalan kaki 8 minit ke masjid. Boleh rasa suasana di sekitar Masjidil Haram. Lihat suasana jemaah ramai-ramai jalan kaki dan sebagainya. Okeylah. Okey, so dia sedang menekankan tentang 8 minit dia juga. Dia sedang menguatkan hujah 8 minit dia. Meriahnya lain. So ini elemen-elemen dalam copywriting lah. Membawa emosi, perasaan, penceritaan, which is okay, itu hak dia lah untuk nak make up dia punya aksesori dalam penulisan. Cuma fakta dia kat sini adalah 8 minit dan fakta tu sendiri dah mengarut. Saya terpaksa sebut tuan-tuan benda ni. 8 minit tu kita fokus pada fakta, kita kena ketepikan dulu make up aksesori dan yang lain. So 8 minit tu sendiri dah mengarut. Kan? Kita kalau dalam ilmu debat, kita akan fokus kepada fakta. Engkau exaggerate, engkau elaborate, itu benda yang tak dikira, tak diambil kira sebagai pemartahan pun. Okay. Takkan yang kita nak betul yang tu. So terus dari tuan-puan kena naik. Ini satu juga sebab saya tak minat juga membaca penulisan orang ini. Sebab dia suka sangat typo. Sama ada dia typo ataupun dia memang mengeja begini. Kan? Dari tuan-puan kena naik shuttle bus. Kalau saya buat package naik shuttle bus jarak 1 km, kos tak sampai pun RM5,900. Okey, teruskan. Sebab hotel sana yang jarak 1 km ke atas, walaupun hotel 5 bintang, harganya murah, sekitar RM100 hingga RM180 je satu malam. Hotel saya pilih jarak 280 meter ke Masjid Al-Haram ini, seperti Hotel Khaimah. 280 meter bukan Khaimah. Khaimah lebih jauh daripada 280 meter. Khaimah saya andaikan kalau dikira daripada Masjidil Haram lebih kurang 500 meter. Di sebelah mana tu Khaimah tu? Khaimah ni dekat Ajiat. Hotel Kunus Ajiat juga bukan 280 meter. Hotel Jawad Al-Taj saya boleh terima 280 meter. Even Hotel Jawad Al-Taj lebih dekat daripada 280 meter. Jawad Al-Taj mungkin 250 meter. But hotel ini okey lah, kita fokus kepada jarak lah. Tapi kalau saya tak akan pilih Hotel Jawad Al-Taj kerana hotelnya sangat teruk dengan lift yang terlalu sempit dan sikit, dengan bilik yang sempit. Betul. Pengurusan masa kita tak efektif. Boleh lah kalau jemaah diterangkan dengan sangat baik berkenaan dengan ni. Tuan-tuan jangan main-main nak duduk kat Mekah 5 malam, 6 hari 5 malam kalau ikut standard package Salam Hijrah. Mekah 6 hari 5 malam. Duduk dengan keadaan begitu bersama dengan family. Oh, cubalah tahan, simpan dah sikit duit. Pergilah untuk selesa kerana fokus kita untuk ibadah akan terganggu kalau kita tak boleh nak lengkapkan dengan penginapan yang at least selesa. Harga satu malam bilik berempat mencecah RM380 satu malam. Saya tak nak usik pasal harga yang dia dapat sebab lain orang subjektif lah. Kalau saya kata betul ke RM380, dia kata saya dapat harga tu, saya nak cakap apa kan. Tapi okey, hotel dia dapat harga begitu, kita accept kat situ, kita terima. Ini bezanya tuan-puan, dia kata dia kata sebab tu saya bagi tahu package saya buat ni special. Saya tak nampak lagi specialnya kat mana melainkan harga murah yang diletakkan. Super jimat dari semua aspek. Okey, dia kata super jimat dari semua aspek. Jimat harga, jimat masa berjalan kaki ke masjid 8 minit. Tak, saya sangat-sangat lagi 8 minit. Saya sangat-sangat bangkang. Tolonglah jangan janji benda yang berjalan kaki 8 minit tu bukan satu benda yang kita boleh janjikan pun, bang. Saya tak boleh janjikan abang akan jalan 8 minit. Abang jalan lambat. Salah abang lah. Kenapa abang punya jalan, saya yang kena janji? Faham tak? Kau boleh janji dari sudut meter yang kau sendiri kira dan kau sendiri dasahkan. Tapi janganlah janji dari sudut jalan berapa minit. Kemudian kau kata tak perlu naik shuttle bus. Okey. Tak perlu menunggu bas. Okey. Dia kata super jimat dari semua aspek.
Jalan Ajiat, tiada bukit, kawasan famous. Jalan Ajiat, tiada bukit. Ini menipu. Tak betul. Kau nak ke Jawad Al-Taj saja dah membukit. Kalau hotel yang disebut tu lah kan. Kalau merujuk kepada hotel yang disebut. Itu saya kata, jemaah tak tahu. Kalau tak sebut nama hotel, sebutlah nama Gok Magok ke apa benda. Orang tak tahu kan. Hakikatnya orang tak tahu. So bila dia sebut benda-benda macam ni, dia lebih kepada palatau yang orang lain akan rasa, inilah dia. Kan? Inilah term-term yang saya nak dengar ni sebagai seorang ustaz, sebagai seorang mutawif. Nama-nama yang pelik ni yang saya nak dengar. Dia macam tu. Abang Wan, saya bukan ustaz, tapi orang selalu anggap saya ustaz. Orang selalu tanya saya benda yang macam-macam lah kan, hukum, hakam dan sebagainya. Dan saya boleh nampak reaction muka orang bila saya kata sesuatu yang simple berbanding dengan sesuatu yang saya sebutkan berbentuk sesuatu yang sangat complicated untuk disebut. Kan? Seperti orang, kalau orang tanya saya, kita nak baca apa kalau nak baca nak ruqyah ke air, saya kata baca Al-Fatihah. Hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis bagaimana sahabat ruqyah dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesahkan. Jadi kat situ kita boleh nampak muka orang, Fatihah je ke. Tapi berbanding kalau cuba Ustaz ajar sikit apa yang Nabi sebut dekat sini. Contoh ziarah perkuburan Baqi' dan sebagainya, kita pun sebut Assalamualaikum ya ahlad diyar qaddimuni insyaallah inna bikum lalahiqun nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. So orang nampak macam this is new one. Orang kita. So sama juga dalam konteks dia menulis sesuatu yang orang tak ada ilmu padanya dan dia goreng pada bahagian yang orang tak ada ilmu tu. Betul. Jadi orang rasa macam this is the man. Inilah dia yang kita kena ikut ni gitu. Sedangkan sebenarnya faktanya saya minta maaf, salah. Kemudian dia kata bilik selesa. Ini adalah satu penipuan. Selesa subjektif juga, tapi selesa yang dia nyatakan ni saya tak berapa setuju sebagai service provider. Betul. Sebagai orang yang menyediakan khidmat kepada orang lain, keselesaan tu kita jangan buat tak tahu sangat. Kita memang tahu. Selesa tu, bang, kalau kalau orang kampung cakap dengan orang kampung, contohlah Pak Long cakap dengan anak dia, hak ni selesa kan, kita boleh terima. Tapi kalau kau sebagai orang yang menjalankan perniagaan pelancongan, engkau tahu selesa tu maksudnya apa. Faham tak yang maksud saya kan? So dari konteks seorang pengendali umrah, kita tahu bila kita sebut selesa tu selesa yang macam mana. Jangan nanti bila jemaah kata Ustaz kata selesa, hak ni selesa. Saya duduk kampung selesa. Tak boleh. Dia sambung bilik selesa. Tapi sebenarnya ada tapi tu. Yang penting boleh ulang-alik ke masjid dengan mudah. Nampak tak ayat tu macam double meaning kat situ? Dia bukan double meaning. Dia nama dia strawman fallacy. Dia alihkan fokus orang daripada isu bilik selesa tadi kepada ulang-alik ke masjid. Sedangkan jarak ni dia dah letak kat atas tadi. Betul. So dia sedang mengalihkan fokus orang kepada bilik tu selesa atau tak. Still, tuan-tuan faham maksud saya kat sini, poin saya kat sini. Sebagai pengendali pakej pelancongan, pengendali umrah, kita memang sangat tahu maksud selesa tu lah. Betul. So tuan-tuan mungkin boleh argue saya, selesa tu orang lain selesa dia. Saya sedang bercakap dalam konteks seorang service provider, penyedia khidmat untuk pelancongan. So kami ada standard kami yang mustahil lah player industri umrah ni tak faham. Mustahil. Betul. Sebab kita tahu tapi biasanya buat tak tahu kan. Tak selesa ke? Tak selesa ke? Gitu kan. Okey, ramai jemaah yang saya bagi harga sendiri-sendiri. Nak saya buat package umrah murah dengan harga bawah 5,900. Okey, saya buat kira-kira untuk you all faham. Sekarang ni package ni adalah untuk 1445 Hijrah. Maksudnya tahun ni tapi musim baru bermula lepas haji nanti. So kita assume as bulan 8 ke depan. Kiraan dia, tiket flight Emirates Kuwait ataupun Kuwait Airlines. Dia sebut dua ni. Emirates ni premium punya airlines. Harga yang dibawakan 3650 seorang.
RM3,650 seorang. Harga ni langsung tak munasabah. Harga tiket flight seorang umrah naik Emirates ataupun Kuwait dengan kadar RM3,650 seorang. Satu, tuan-tuan kena tahulah, jenis penerbangan ni adalah penerbangan transit. Sebab Emirates memang kan transit Emirates dan Kuwait, kedua-duanya transit. Tapi itu bukan isu bagi saya. Isunya adalah harga yang sangat-sangat tak masuk akal. Jadi boleh check sendirilah harga dia kan. Sama je. Kalau tuan-tuan tengok online dengan apa yang kami di pihak syarikat ni dapat, sama. So jangan risau. Kita tak payah nak peningkan orang sangat. 3650 tak masuk akal. Tak masuk akal. Kemudian visa RM680, okey. Bas RM200 seorang, okey. Mutawif RM200 seorang, okey. Maksudnya kita nisbahkan kepada 40 orang jemaah. So ada RM8,000 dibelanjakan untuk mutawif. So bolehlah. Maksudnya mutawif akan ada bersama jemaah daripada awal, daripada KLIA balik ke KLIA. Ada satu mutawif sebab RM8,000. Kalau di Salam Hijrah kita sediakan dua mutawif, dua pengiring daripada Malaysia sampailah Malaysia balik. So dia sediakan satu. Tak apalah kan, nama pun jimat dari segala aspek kan. Kemudian pengurusan, saya tak tahu pengurusan ni pengurusan apa. Kalau staff dia dan pengurusan operasi RM500, maka kita boleh katakan dia tak ambil untung langsung lah. So ini adalah antara salah satu perniagaan yang tiada untung. Kan? Tapi kalau kita nak kata 500 tu untung, jadi mana kos pengurusan dia? Kos operasi kita kena tengok juga staff dia nak bayar semua. Kos basic di atas berjumlah 5,230. Kalau dia kira kos ini tak termasuk hotel, 5,230. So plus hotel dia menjadi kos total dia adalah RM6,325, di mana kos hotel dia adalah RM1,095 untuk 10 malam. Tapi saya kira, sebab dia tulis kat sini 10 malam RM1,095, total dia dapat RM6,325 untuk kos. Jadi dia kata saya buat round necks. Saya tak tahu round necks tu maksudnya apa. Kalau nak kata round neck tu yang baju Melayu, macam baju saya sekarang ni round neck Tapi tak apalah, dia buat round necks RM6,380 untuk perubahan currency dan lain-lain. Maksudnya dekat sini ada lebih kurang RM75 ataupun RM65 yang diletakkan sebagai kos bersedia, buffer lah kita panggil buffer untuk perubahan currency. Kalau currency berubah, dia lari RM65 dia. Gitu. Okey. Fair enough. Masing-masing ada hak untuk mengira masing-masing lah. Saya nak sentuh dari aspek jemaah punya perspektif. Kita kena tengok saya tak ada isu. Dia nak kira murah, dia nak kira pengurusan dia 500, dia tak ada untung. Saya tak ada isu. Isunya yang kita nak bawakan hari ni adalah jemaah kena tahu apa yang tak ada dalam package ni, sebab dia style copywriting yang panjang dan dia cerita setiap item yang dia bawakan itu dengan sangat panjang sehingga orang lupa apa yang tak ada dalam ni. Betul. Okey. Yang tak ada, yang pertama adalah makanan. Makan tak ada. Okey. Pertama. So tuan-tuan boleh abaikanlah saya punya point tentang harga tiket murah dia tadi tu. Mungkin dia memang ada kawan baik ke macam mana ke, mungkin kan, atau mungkin kabel dia besar dan sebagainya. Okey, tak apa. So dia dapatlah harga 3,650 tadi kan, betul tak? RM3,650. Okey, fair enough, dia ambil semua kos yang diletakkan. Cuma yang sini kita kena tahu, yang pertama, hotel ini tanpa makanan. Dan saya tak nampak mana-mana ayat ini menyatakan yang kena ingat makanan tak ada. Yang kedua, set bagasi tak ada. Yang ketiga, saya tak nampak penekanan dari sudut ilmu seperti kursus umrah, buku panduan umrah, kursus umrah online ataupun offline seperti mana yang kita sediakan. Kita ada 3 taklimat, kursus umrah online, kursus umrah offline dan juga taklimat akhir keberangkatan. Kita sediakan ini untuk setiap jemaah kita. Tapi dalam nak dibandingkan apple to apple, daripada senarai panjang, karangan panjang ni kita tak jumpa. Kemudian mereka tak ada medical card dan itu sangat penting untuk jemaah tahu bahawa
kos untuk sepapan Panadol mencecah RM70. Sepapan kat Malaysia berapa harga bang? Mungkin dalam RM4 macam tu, 4 atau 5 sepapan? ringgit satu papan kan. Ya ke? Saya rasa boleh pergi sampai ke RM7 ke RM10 lah. Okey. Begitu. So di sana RM70. Ubat batuk kecil ubat batuk kecil saya tak ingat berapa mililiter. Saya beli hari tu RM129. Jadi dengan adanya medical card yang kita provide kepada jemaah boleh dapatkan semua ubat-ubatan ini termasuk rawatan sebagai pesakit luar dengan pembiayaan penuh sehingga RM8,000. Betul. Percuma. Jemaah tak bawa duit pergi umrah dengan kami pun tak ada masalah. Kita sediakan. Dan di sini dalam package yang dibawakan oleh orang ini tak ada takaful ataupun insurans perjalanan, dan kita sediakan itu juga, termasuklah takaful sepanjang keberadaan di Saudi. Apa lagi yang tidak dinyatakan? Tidak ada miscellaneous budget orang tu. Miscellaneous budget ni kita boleh kategorikan sebagai perbelanjaan kecil harian. Dia nampak kecil tapi abang sendiri dah rasa kan. Betul. Kecil-kecil jadi banyak. Beli air untuk jemaah, beli roti untuk jemaah, bayar bellboy angkat beg jemaah. Ini tak perkara-perkara yang kecil-kecil yang memudahkan urusan harian jemaah. Sebab kita punya concern adalah kita nak jemaah fokus untuk ibadah. Jemaah tenang dan selesa untuk ulang alik ibadah. Benda-benda lain, beban-beban lain kita dah absorb. Dan apabila absorption kita tu melibatkan kos, kita dah ready dengan kos tu. Betul. Tapi dalam apa yang ditawarkan oleh orang ini, tak ada benda tu. So kita boleh kategorikan sebagai jemaah kena ready lah kan. Benda-benda yang kena bayar, kena ready lah untuk minta duit. Jemaah kita, bukan kata syarikat, petugas-petugas yang bertugas di sana pun, mereka tidak dibenarkan untuk meminta duit dari jemaah melainkan dengan kebenaran saya. Betul. Macam baru ni Ustaz Anwar terbang, Ustaz Anwar tanya, boleh ke saya nak minta jemaah bayar sebab teksi tu yang jemaah pakai tu di luar daripada apa yang kita sediakan. Secara jelasnya boleh lah. Tapi disebabkan SOP kita begitu, Ustaz Anwar tetap akan call saya, boleh tak saya nak minta duit? Memang boleh lah cerita dia kan. Tapi betul, itu SOP kita. Menunjukkan yang kita sangat-sangat committed dengan urusan ini. Kita tak nak ada tiba-tiba jemaah kena bayar. Itu kata itu kata nak kena ni. Dan kita boleh nampak yang jemaah tak tahu pun betapa pentingnya benda-benda ni, dan dia cuba memainkan item-item ataupun elemen-elemen yang jemaah hanya nampak sampai saja. Mana yang jemaah tak nampak tu dia tak usik langsung. Yang mata kasar tak sentuh langsung. Ditekankan. So bagi saya tak ada masalah dengan kiraan, sebab dia akan ada hujah. Orang yang mengira ni dia akan ada hujah masing-masing. Saya dapat, tuan tak dapat harga tu, tuan tak boleh cakap saya tak dapat. Betul. Saya dapat, tuan tak dapat. Itu rezeki masing-masing. Dia akan kata macam tu lah. Tapi macam mana pun saya mengajak semua orang untuk sentiasa berpijak di bumi nyata. Jangan terpedaya lah. Jangan terpedaya. Dan itu pun tujuan kita buat podcast, reaction, video-video education. Betul. Kita tak nak orang tertipu. Nilailah mana yang baik, ambil, mana yang tak baik, abaikan. Tapi beginilah kaedahnya. Kita nak orang ramai supaya sedar, tahu tanggungjawab tu ada dekat mana, sampai mana. Tak payah pun nak sampai detail-detail PNR apa benda bagai, sampai nak minta datang office, tolong tunjuk saya breakdown berapa kos itu ini. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Macam mana pun tuan-tuan jemaah semua kena tahu yang kami dalam industri, kami adalah orang yang berniaga, maka tentunya ada untung dan rugi, tentunya ada kiraan kos dan sebagainya. Tapi itu bukanlah sebab untuk kita menjalankan sewenang-wenangnya penipuan, penganiayaan, jauh sekali untuk kezaliman. So saya rasa itu je bawaan. Mungkin saya rasa podcast untuk react ni sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak ceritakan. Banyak lagi idea ada tu. Saya tengok dia suruh kita bayar, jemaah bayar dekat Motek, lepas jemaah balik baru Motek bayar kepada syarikat. Itu pun banyaklah idea-idea yang bernas tapi
kita tak sempat. Nanti insya-Allah kita buat lagi. Mungkin kita ada kalau sesi, dapat sambutan kita boleh buat lagi kot, insya-Allah. Sesi 2.0 nanti react ni kita akan buat balik. Insya-Allah mungkin saya rasa setakat ini dululah. Ini pun dah agak panjang, kita dah ulas secara lebih detail apa daripada persoalan, daripada permasalahan. Kita cuba kupas dan kita cuba dapatkan kesimpulan, dapatkan jawapan. Tujuan kami juga macam Ustaz Farid cakap tadi, kita nak sama-sama tahu dan kita nak sama-sama kita katakan jemaah faham, kami faham, di peringkat travel agency faham, dan insyaAllah sama-sama kita membina industri ni ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Kita tak nak orang takut pun sebenarnya. Betul. Tak nak sampai satu tahap jangan orang trauma. tak nak pergi umrah. Betul. Itu je concern kita, insyaAllah. Tak, ataupun orang pergi umrah dengan company bangsa lain, agama lain. Jangan sampai tiba-tiba pergi company bangsa lain masuk dalam industri ini. Kita pun macam boleh jadi pun mustahil, tapi boleh jadi. Boleh jadi, mungkin boleh jadi. InsyaAllah jangan lupa subscribe, like and share SHH Info TV. Terus support kami, dan kita buat semua ni bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan dunia, tapi kita juga berusaha untuk sentiasa educate. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.